Selamat pagi semua murid-murid. Cikgu harap semua murid-murid dah bersedia untuk pembelajaran pagi ini. Okey, pagi ini kita akan belajar tajuk baru daripada minggu lepas, iaitu tajuk tambah. Tambah memang semua murid dah belajar tajuk ni dari tahun 1, cuma tahun ni aras kesukarannya meningkat sedikit lah. Okey, hari ini kita akan belajar tambah dalam lingkungan 10,000. Okey, untuk pagi ini cikgu akan kongsikan cara untuk menyelesaikan ayat matematik tambah yang melibatkan dua nombor dan hasil tambah tersebut adalah dalam lingkungan 10,000. Baiklah, contoh soalan yang murid-murid akan jumpa dalam latihan-latihan yang murid-murid akan jawab selepas ini adalah seperti ini. Ada beberapa jenis soalan tambah yang memerlukan murid-murid untuk menjawab menggunakan beberapa cara. Okey, soalan tambah yang paling senang adalah biasanya seperti ini. Soalan akan memberikan dua nombor dan murid perlu mencari jawapan. So, untuk soalan seperti ini, tiada kesukaran kerana murid-murid hanya perlu membuat dalam bentuk lazim seperti ini. Tetapi untuk murid yang masih lagi belum menguasai tambah, murid-murid kena ingat tambah ini kita perlu kira dari sah atau dari bahagian belakang pergi ke depan. Kita tak boleh tambah dari depan sini pergi ke belakang. Sebab apa? Sebab nanti contohnya kalau nombor di sini besar, berbelas-belas, satu yang selalu kita bawa pergi belakang tu nanti kita nak letak pergi mana kan kalau kita tambah dari awal pergi ke belakang. Sebab itu kita kena kira dari sah, dari tempat, nilai tempat terkecil pergi ke puluh, pergi ke ratus dan pergi ke ribu. 4 petak ini mewakili nilai tempat. Sah adalah nilai tempat paling kecil. Sebab itu kita kena kira dari belakang. Okey, begitu juga dengan soalan 2. Kita kena kira dari belakang, dari sah, dari puluh, seterusnya ratus dan seterusnya ribu. Okey, untuk soalan ini sangat senang kerana murid tak perlu nak bawa lebihan nombor ke belakang kerana nombornya adalah dalam lingkungan 10 lah. Okey, contohnya yang ni 4 tambah 2, 6. 0 tambah 8, 8. Yang ni banyak kekeliruan untuk tambah dengan darab. Ada murid bila dia tambah nombor sifar dengan nombor lain, dia akan automatik letak sifar. Jawapannya adalah bukan sifar ya, sebab kalau darab barulah apa-apa nombor bila didarab dengan sifar akan jadi sifar. Tapi dalam tambah 8 tambah dengan sifar akan jadi 8. Dia tak akan jadi sifar. Okey. 8 tambah dengan tak ada apa-apa, dia akan tetap jadi 8. Okey. So, 1 tambah 3, 4, 2 pula. Atas ni tak ada satu pun nombor. Jadi, kita bawa saja nombor yang satu-satunya ni pergi bawah. Okey. Itu juga dengan yang sebelah ni. Okey. Tapi, sekiranya murid nanti sekiranya semua menjawab soalan yang cikgu minta murid buat, di tengah-tengah ayat matematik ni ada kosong. Contoh 5,602 tambah tak tahu lagi apa sama dengan 5,648. Untuk mencari tempat kosong ini, di dalam buku murid masing-masing ada ditunjukkan cara sebegini, iaitu kita kena cari dalam bentuk lazim. Murid-murid tulis dulu dalam bentuk lazim seperti ini, nombor 5,602 tambah bagi tempat kosong di sini sama dengan jawapan 5,648. Jadi di dalam buku teks murid-murid ditunjukkan cara mencari pasangan seperti ini. Okey. Kita cari pasangan dua tempat ni. Sebab dua tempat je kan. Okey.
2 tambah dengan berapa? 2 tambah dengan berapa jadi 8. So, 2 tambah dengan 6 jadi 8. Kemudian seterusnya, sifar tambah dengan berapa jadi 4? Sifar tambah berapa jadi 4? So, sifar tambah 4 jadi 4. Begitulah cara yang dikehendaki dalam buku teks lah. Jadi 56 ni memandangkan 56 di nombor di sini dan nombor di sini sama. Jadi dah tentu kita tak perlu tambah apa-apa lah sebab nombor 56 ni dah sama. Okey, 600 dengan 500 dengan 5,000 ni sama. Jadi tak ada penambahan lah di sini. Tapi bagi cikgu, pada pendapat cikgu, yang ni hanya sesuai untuk murid yang memang automatically tambah dia memang bagus. Okay? Sebab maksudnya, okay, sifar tambah berapa jadi 4? Dia dah boleh fikir, oh 4. 2 tambah berapa jadi 8? Oh 6. Maksudnya automatically budak tu memang dah boleh fikir. Nombor ni tambah nombor ni akan jadi nombor ni. Tapi untuk murid yang macam belum lagi menguasai tambah, murid-murid boleh gunakan cara kedua. Okay? Cara kedua ni pada pendapat cikgu lebih senang sebab murid yang menggunakan cara ni tak perlu nak fikir, tak perlu nak cari pasangan untuk nombor seperti ini. Caranya adalah kita ambil jawapan di belakang. Sebab nombor jawapan di belakang ni nombor dia lebih besar daripada nombor di belakang ni kan. So, kita letak jawapan 5,648 tolak dengan nombor yang dia berikan. 5,602. Jadi, 8 tolak 2, 6. 4 tolak sifar, 4. 6 tolak 6, sifar. 5 tolak 5, sifar. Jadi, biasanya sifar di belakang kita tak perlu tulis lah. Jadi, jawapannya 46. Pada pendapat cikgu, cara kedua ni lebih senang lah. Tapi terpulang dengan murid masing-masing. Jika cara pertama lebih senang, gunakan cara pertama. Okay. Seterusnya, murid-murid juga akan jumpa soalan di mana di bahagian belakang ini dia akan kosongkan dan dia akan berikan 2 nombor di belakang. Okey. Berapa tambah 2,834 sama dengan 9,946? Caranya lebih kurang sama lah dengan yang tadi. Iaitu cara pertama cari pasangan nombor. Kan? Berapa tambah 4 jadi 6. Berapa tambah 3 jadi 4. Berapa tambah 8 jadi 9. Berapa tambah 2 jadi 9. So yang ni untuk murid yang memang macam cikgu cakap tadi memang dia boleh fikirkan nombor apa tambah nombor apa jadi nombor ni kan. Contoh 2 tambah 4 jadi 6. 1 tambah 3 jadi 4. 1 tambah 8, 9. 7 tambah 2, 9. Okey, untuk murid yang belum lagi menguasai pasangan-pasangan nombor, murid boleh gunakan cara kedua lah, iaitu ambil nombor yang lebih besar, tolak dengan nombor yang lebih kecil. Okey, 9,946 tolak 2,834. Jadi jawapannya 6 tolak 4, 2. 4 tolak 3, 1. 9 tolak 8, 1. 9 tolak 7, 2, 7. Jadi pada pendapat cikgu, cara kedua lebih senang lah. Okay. Kenapa kita kena tolak? Sebab nombor jawapan yang dia bagi adalah lebih besar. Oleh itu, sudah semestinya nombor di petak tempat kosong ni kena lebih kecil daripada jawapan dia ni. Sebab itu kita kena tolak dua-dua nombor untuk cari yang ni. Okay. Cikgu harap anda semua faham lah. Okey, seterusnya, jika murid-murid juga berjumpa dengan soalan seperti ini, lebih kurang yang seperti yang cikgu berikan tadi lah. Cuma bezanya di sini, soalan ni memerlukan murid untuk meminjam dari nombor-nombor lain. Meminjam dari tempat puluh, ratus dan ribu. Okey, untuk cara pertama, seperti yang 2 slide yang cikgu tunjukkan tadi, dia cari pasangan nombor. Contohnya, dia letak dalam bentuk lazim ni mengikut turutan ayat matematik. 7,654
tambah tempat kosong sama dengan 8,221. Okey. Jadi, cuba murid-murid lihat di sini. 4 tambah berapa jadi 1? Ada ke 4 tambah nombor kecil jadi 1? Tak ada kan? Jadi, sekiranya nombor di bawah ini lebih kecil daripada nombor di atas dan tempat kosong, maksudnya ini bukan 1. Ini adalah 11. Jadi, murid-murid kena fikirkan 4 tambah berapa jadi 11. So, 4 tambah 7 jadi 11. 5 tambah berapa jadi 12? Ada ke 5 tambah berapa jadi 12? Dan murid-murid kena ingat, 4 tambah 7 jadi 11 kan? Jadi 1 kita kena bawa pergi atas. Siap-siap. So, 5 tambah 1, 6. 6 tambah berapa jadi 12? So, 6 tambah 6. Jadi 12. 12 seperti biasa, 2 kita letak di bawah. 1 kita bawa pergi atas. So, 1 tambah 6, 7. 7 tambah berapa jadi sifar. Sifar ni bukan sifar. Sifar maksud 10. So, 7 tambah 3 jadi 10. Macam biasa, sifar kita letak di bawah, 1 kita bawa pergi atas. Jadi kita tambah siap-siap. 1 tambah 7 jadi 8. 8 tambah berapa jadi 8 balik. So, sebab memandangkan nombor di belakang ni tak ada apa-apa, jadi 8 tambah sifar jadi 8. Okay. Cara ni mungkin senang bagi setengah murid, tapi pada cikgu cara ni agak mengelirukan lah, terutamanya sekiranya melibatkan lebihan nombor seperti yang warna merah ni. Cara yang kedua, murid boleh gunakan seperti yang cikgu beritahu, nombor besar tolak nombor kecil. Barulah kita boleh jumpa berapa jawapan di tempat kosong ini. Okey, 8,021 tolak 7,654. Okey, kita tolak macam biasalah. 1 boleh tak tolak 4? Tak boleh kan? Sebab 1 kecil dari 4. So, kita kena pinjam dari 2. Lihat nombor yang warna merah ni. 2, bila kita pinjam 1, dia akan tinggal 1. 1 yang kita pinjam bawa pergi sebelah. So, 1 ni jadi 11. 11 tolak 4 boleh kan? Okey, 11 tolak 4 jadi 7. Okey, di sini tadi balance dia tinggal 1. 1 boleh tak tolak 5? Tak boleh kan? Sebab dia kecil lagi daripada 5. Jadi, kalau tak boleh, kita kena pinjam dari orang sebelah. Okey, cuba murid-murid lihat di sini. Ini sifar. Boleh ke kita sifar ni bagi pinjam dekat orang lain? Tak boleh kan? Sebab itu, kita jangan tengok sifar sahaja. Kita kena tengok 2 nombor. Sebab sifar ni kecil. Dia tak mampu nak bagi pinjam kat orang lain. So, kita tengok 2 nombor. Dia jadi 80. Kita pinjam 1 daripada 80 ni. So, kita pangkah. 80 tolak 1, 79. 7 letak di atas 8, 9 letak di atas sifar. So, sekarang ni 1 yang kita pinjam dari 80 ni tadi, kita dah pergi ke warna hijau ni. So, sekarang dia dah jadi 11. 11 tolak 5, 6. Okay. Sekarang ni, 9 boleh tak tolak 6? Boleh. Sebab 9 ni besar daripada 6. So, 9 tolak 6, 3. 7 tolak dengan 7 jadi sifar. So, jawapan yang murid-murid akan dapat nanti akan sama dengan cara pertama dengan cara kedua. Okey? Okey, baiklah. Kita dah sampai ke rumusan. Okey, hari ni kita belajar apa? Okey, kita belajar menambah 2 nombor dalam lingkungan 10,000. Ada 2 cara yang telah cikgu kongsikan. Cikgu harap murid-murid boleh mengaplikasikan cara ini semasa menjawab soalan tambah. Okey, latihan untuk murid. Latihan pengukuhan. Sila jawab latihan di buku aktiviti yang murid-murid dah dapat. Dari muka surat 1 hingga tajuk tambah 2 nombor. Maksudnya dari
muka surat 1 ni tajuk awal-awal yang kita dah belajar dulu, undang nombor, pola nombor, sehingga tajuk tambah 2 nombor yang ni. Kalau murid-murid dah nampak soalan tambah 3 nombor, jangan buat dulu. Okey, kita buat setakat tambah 2 nombor. Sekiranya ada murid yang tak mengambil lagi buku aktiviti, murid boleh rujuk buku teks. Buku teks murid-murid di muka surat. Sekejap ya. Okey, buku teks murid-murid boleh rujuk di muka surat. Dari muka surat soalan ni, muka surat 31. Dan soalan di muka surat 35. Okey. Ini untuk murid-murid yang tak ada buku aktiviti lagi lah. Tapi kalau dah ada, guna sahaja buku aktiviti. Okey. Selamat mencuba dan semoga murid-murid faham apa yang cikgu cuba sampaikan. Dan kita akan jumpa lagi di kelas akan datang. Okey. Bye.